Selamat sejahtera semua, nama saya Nivia Aparau. Saya daripada kumpulan The Eco Warriors. Tema yang kami pilih adalah isu-isu alam sekitar. Dan topik yang kami pilih adalah bencana alam iaitu banjir. Mereka adalah ahli kumpulan saya. Yang pertama Nivia Aparau iaitu saya, Nirmala Devi, Gautami Sri, Tanusha Jivarubini, Mahalakshmi Rajwinder Kaur, Divya Sri, Kirtana and Vinodini. Seterusnya uh, saya ingin membentang slide pengenalan ini. Pencemaran alam sekitar merupakan punca utama berlakunya kebanjiran di Malaysia dan juga bencana alam yang lain. Baru-baru ini beberapa di negara Malaysia ini beberapa negeri yang mengalami hujan lebat berterusan selama 3 hari yang mengakibatkan banjir kilat. Ramai penduduk kawasan banjir telah korban harta benda dan juga nyawa mereka. Terdapat beberapa sebab dan langkah-langkah untuk mengelakkannya. Selain itu, kami telah buat beberapa mangsa banjir untuk mengetahui pengalaman dan pendapat mereka tentang banjir yang baru mereka mengalami. Seterusnya, saya ingin menyerahkan kepada pemerintah yang seterusnya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Nirmala Devi. Banjir berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Antara faktor berlaku ialah hujan yang berterusan. Hal ini disebabkan hujan yang berterusan tanpa berhenti-henti akan menyebabkan banjir. Seterusnya, faktor proses permandaran. Hal ini dinyatakan kerana anak-anak sungai yang ditimpus untuk dijadikan tapak bangunan, lama-lamanya air akan bertambah. Faktor pemendapan sungai disebabkan oleh manusia yang suka membuang sisa-sisa domestik ke dalam sungai boleh menyebabkan sungai menjadi cetek dan pengaliran air tersekat. Akhirnya, masalah banjir yang sering melanda bandar adalah disebabkan kekurangan sistem perpalitan yang dibina serta ianya terlalu kecil dan cetek. Banyak sistem perpalitan yang sudah rosak atau dibersihkan yang menyebabkan banjir kilat. Inilah bahan yang saya didapati. Artikel ini dinyatakan bahawa aktiviti pembangunan besar seperti bangunan, perniagaan, pejabat rumah, kedai dan kawasan perumahan menyebabkan bandar menjadi hutan batu dan tepu kawasan hijau, menjadi semakin mengecil dan landscape bandar turut diturau dengan tal. Pihak pembuat dasar dan kerajaan tempatan harus mengambil langkah berkesan bagi menangani masalah ini daripada terus berlaku. Selamat pagi kepada Miss B. So, nama saya Gautami Sri Puanaragan. Hari ini saya nak menerangkan tentang keburukan banjir kilat kepada semua. So, keburukan banjir kilat adalah menimbulkan banyak kerugian dalam bidang pertanian. Contohnya antara tanaman mudah mati adalah koko, getah, kelapa sawit dan padi. Lepas tu kemusnahan tanaman dan penternakan dan mengakibatkan tanaman ini akan merugikan para petani. So ini adalah kemusnahan yang merugikan para petani yang banyak. Lepas tu kematian. Kematian adalah kesan yang paling buruk dibawa oleh banjir adalah kesihatan manusia. Dan banjir juga berlaku menyebabkan takungan najis keluar bersama-sama limpahan air. Tambahan pula, peningkatan perbelanjaan kerajaan. Banjir sering merosakkan harta benda awam seperti jalan raya, bangunan, telefon, seperti macam tu dan benda-benda yang lain. So semua kerosakan harta benda ini, kerajaan kena ditanggung kos pengeluaran. So semua ini ditanggung oleh kerajaan dan dengan memperbaiki kerosakan dan membiayai kelengkapan perubatan. Perubatan pula ramai yang dapat penyakit daripada banjir. Juga kerajaan mengeluarkan wang diorang daripada kerajaan untuk membiayai perubatan kepada rakyat-rakyat. So itu adalah daripada saya. Terima kasih.
Keburukan banjir kilat yang pertama ialah kehilangan harta benda, iaitu mangsa-mangsa banjir akan mengalami kerugian dan memerlukan kos yang tinggi untuk menggantikan semula segala peralatan yang sudah rosak. Selain itu, kesihatan penduduk terjejas. Penyakit seperti ciri-biri, tauzuan, demam, kepialu, denggi, hepatitis dan kudis buta menjadi ancaman akibat daripada banjir. Inilah artikel banjir kilat akibat kepala air rosakan beberapa kawasan seperti menyebabkan kerosakan jalan raya dan kediaman. Selain itu, berlaku satu kejadian tanah runtuh, menyebabkan kediaman dinaiki air dan penduduk terpaksa dipindahkan. Dan akhirnya, kemusnahan kepada kediaman dan kenderaan selain menyebabkan pokok runtuh. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, Madam. Nama saya ialah Jiwa Rubani, anak perempuan Krishnan. Saya akan membentangkan tentang langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menangani isu kebanjiran ini. Yang pertama ialah kerajaan di daerah Hulu Langat telah mengatasi pelupusan sampah sebanyak 5,000 tan untuk menghalang air bertapung. Selepas itu, kerajaan Sabah juga telah mengeluarkan 30 bot dan enjin untuk selamatkan mangsa banjir. Seterusnya juga ada pengamalan sistem siren di tempat utama kebanjiran di Kuala Lumpur, serta kerajaan mengisytiharkan bantuan kerajaan prihatin sebanyak RM1,000 untuk keluarga mangsa meninggal dunia. Selain itu, setiap individu memainkan peranan yang penting untuk mengawal situasi banjir ini, iaitu sebelum berlaku banjir, individu harus menerapkan diri dengan maklumat banjir di tempat tinggal dan juga pusat perbinaan banjir. Selepas banjir berlaku, individu hendaklah menunggu arahan pihak untuk balik ke rumah dan juga membantu jiran-jiran yang memerlukan bantuan, terutamanya orang yang berkurang upaya. Seterusnya, dari sudut masyarakat, kita hendaklah mengelakkan membuang sampah di longkang atau membuang sisa-sisa toksik di dalam sungai. Ianya akan menyebabkan air tidak mengalir dengan lancar dan juga mengotorkannya. Selepas itu juga terdapat satu isu banjir yang serius berlaku di Kelantan, iaitu sebanyak 10 kampung di sekelilingnya telah tenggelam dalam banjir sehingga paras rumah bumbung. Mereka mendakwa ini disebabkan oleh pembinaan pintu air di Benting yang menyebabkan air tidak dapat mengalir ke arah yang sepatutnya. Di slide yang seterusnya, video dalam slide ini ialah temu bual saya dengan satu masyarakat Malaysia yang memberi pandangan dia tentang isu kebanjiran ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya ialah Rajunda dan di sini saya akan membentangkan tentang isu berkaitan tajuk kita iaitu pembanjiran. Isu pertama yang telah kami dapat ialah isu pembangunan pesat punca banjir kilat di bandar. Isu yang dapat membuktikan bahawa banjir kilat di kawasan bandar bukanlah masalah baru, malah berlaku tanpa amaran sehingga menyebabkan kerugian kepada masyarakat. Selain itu, kejadian banjir kilat terutamanya di kawasan bandar semakin menunjukkan peningkatan hujan yang tinggi di kawasan pembangunan padat, sistem saluran tidak diselenggara dengan baik dan masalah pencemaran longkang. Ini semua adalah punca yang berlakunya banjir kilat. Di samping itu, hujan lebat selama beberapa jam menyebabkan kawasan lembah dan berturap. Bangunan yang padat serta sistem aliran kurang baik menyebabkan kawasan itu mudah ditenggelami. Dan kami sebagai bukti, kita boleh lihat yang isu bencana yang berlaku baru-baru ini pada tahun lepas, iaitu yang mempengaruhi beberapa buah negara di Malaysia seperti Selangor, Perak dan lain-lain. Selain itu, bencana alam kerana ia memberi kesan buruk kepada kehidupan manusia secara langsung seperti kematian, kerosakan tempat tinggal kenderaan dan kemusnahan hasil pertanian. Akhir sekali, pertentangan antara proses biofizikal dengan tindak balas terhadap manusia yang mempunyai kadar ketidakseimbangan yang tinggi dan bahaya. So, sekian sahaja daripada saya. Bahagian seterusnya akan dihadiri oleh rakan khusus saya iaitu Maha. Rakan sekalian dan salam sejahtera. Isu yang saya ingin mengaitkan di sini adalah pembangunan tidak terancang punca banjir besar.
Isu yang dapat saya mengemukakan adalah pembangunan yang tidak terancang mengabaikan aspek pemulihan alam sekitar dan kelemahan penyelenggaraan sistem saliran mengakibatkan punca banjir di Malaysia. Dalam sistem ini juga tidak direka dengan sempurna. Ia mengemukakan adalah kegagalan dalam perancangan guna tanah di lokasi pembangunan, penorekaan atau kawasan sensitif, maka mengakibatkan bencana banjir. Justru itu, pengabaian pertimbangan isu teknikal keselamatan dan pemeliharaan alam sekitar juga mengakibatkan banjir besar di Malaysia. Dengan ini, pembangunan atau perumahan dibina di kawasan rendah hingga menyebabkan ia menjadi tempat air tergenang apabila hujan lebat dan berterusan dengan tempoh yang lama. Di samping itu, isu pembangunan yang tidak terancang, banjir luar biasa ini turut berpunca dengan curahan hujan yang terlalu tinggi. Akhir sekali, saya ingin mengatakan fenomena banjir yang besar meningkatkan ketika ini turut disebabkan berlaku perubahan iklim. Terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Seterusnya, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah sentiasa menjaga kebersihan persekitaran kita supaya sampah sarap tidak tersumpat dalam longkang atau sungai yang boleh menyebabkan banjir berlaku. Bukan itu saja, kita perlulah memastikan pihak berkuasa menjalankan tugas masing-masing dengan menilai dan memperbaiki kelemahan mereka dalam pengurusan untuk menangani banjir. Seterusnya, ini adalah salah satu video yang menggambarkan faktor-faktor utama berlaku banjir di negara kita, iaitu hujan yang berterusan, proses pembandaran, akisan sungai, hutan tadahan dan juga disebabkan oleh sistem perbarisan. Selamat sejahtera, Madam. Saya Kitran Bashar ingin membentangkan mengenai isu banjir. Terdapat beberapa pengajaran yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Antaranya ialah kita mestilah bersemangat dan kasih sayang. Semangat dan kasih sayang yang ditunjukkan ini perlu dicatatkan supaya dapat dijadikan sebagai pengajaran untuk generasi yang akan datang nanti. Selain daripada itu, kita perlulah bersatu hati dan saling membantu antara satu sama yang lain. Rakyat Malaysia bersatu hati dan saling membantu bangsa yang terjejas dengan memberikan bantuan seperti menyediakan makanan, tempat berteduh dan sebagainya tanpa mengira latar belakang kaum dan agama. Itu sahaja daripada saya, Madam. Selamat sejahtera, Madam Lee. Nama saya Winakini, anak perempuan Rajendra. Saya akan membentangkan tentang hubungan antara subjek Islamic Civilization and Civilization Asia dengan kebanjiran. Apakah yang kita belajar dari subjek ini? Seperti yang kita sebagai pelajar dapat mempelajari tentang pelbagai jenis tamadun yang mempraktikkan dan mengamalkan ajaran dan mempercayai ajaran Mahupu dalam cara mereka sendiri. Jadi sebagai seorang pelajar kita dapat melihat perbezaan jenis isu yang mereka mengalami berbandingkan generasi kini. Kepentingan yang berlainan mengikut zaman tersebut. Daripada analisis kita dapat tahu bahawa mereka tidak mengalami masalah daripada pelbagai aspek, tetapi disebabkan zaman dahulu mempunyai masalah sendiri seperti dalam kalangan manusia, tempatan dan lain-lain. Jadi, apakah hubungan subjek ini dengan isu tema alam sekitar? Pada zaman dahulu, sebelum pembangunan negara berlaku, masyarakat sentiasa menghormati perciptaan Tuhan melalui ajaran sendiri mereka. Selain itu, mereka juga tidak menebang sebarang pokok di hutan, sedangkan mereka membina kawasan perumahan di dalam hutan. Selain itu, mereka juga mendapatkan sumber makanan daripada alam sekitar. Jadi kita boleh lihat bahawa zaman dahulu menghargai alam sekitar supaya generasi yang akan datang dapat dimanfaatkan. Mengapakah zaman sekarang berlaku masalah isu alam sekitar? Disebabkan generasi atau zaman sekarang telah dibutakan oleh pemodenan dan pembangunan negara atas bantuan teknologi. Disebabkan hal ini, ramai masyarakat zaman sekarang tidak mengetahui kepentingan alam sekitar pada masa yang akan datang. Bagaimanakah kita mengetahui tentang isu-isu yang berlaku? Perbezaan ini hanya akan dapat dicapai apabila kita mempelajari subjek ini dan menganalisiskan isu-isu yang berlaku terhadap kita pada masa sekarang. Jadi kita dapat menghubungkan subjek PITAS dengan isu alam sekitar iaitu kebanjiran. Ia adalah dengan cara
pendidikan dan penyelidikan. Hal ini dapat membukakan mata kita daripada pelbagai aspek. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan perasaan ingin tahu dan mengambil tindakan sebagai seorang pelajar atau generasi yang akan datang. Seterusnya, saya akan tunjukkan Madam bahawa saya telah melakukan penemubual dengan Puan Saraswati, anak perempuan Arab Sabi. Beliau ialah salah seorang pemangsa banjir. Beliau ialah seorang surut rumah dan juga 58 tahun. Sesi temu bual yang lengkap telah diletakkan di dalam YouTube. Madam boleh melayari YouTube saya. Sekian, terima kasih. Saya akan pas kepada... Terima kasih. Kesimpulannya, pencemaran alam sekitar semakin hari semakin meningkat mengikut pertambahan bilangan pengguna. Kami berharap agar setiap individu dapat mengambil pengajaran daripada bencana alam iaitu banjir yang baru mengalami bahawa betapa pentingnya menjaga alam sekitar supaya alam sekitar yang telah dicemar dapat dipulihkan semula daripada dan dapat dijaga dengan lebih baik pada masa hadapan. Pihak kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan yang berkaitan haruslah memainkan peranan penting dalam memulihkan dan memelihara alam sekitar. Sebagai golongan yang berkuat kuasa, mereka pasti dapat menjaga dan mengawal alam sekitar daripada terus tercemar. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.